Pemenang pingat perak diberikan kepada Jessie Claire Anak Langat, Institut Kemahiran Balian Negara Miri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam belia mahir dan salam Sarawak sayang. Selamat datang ke Virtual Career Fair Zone Sarawak 2021. Bersama saya hari ini, Jampi, bersiaran langsung daripada ITBN Miri untuk kapsul kemahiran ITBN Miri yang bertajuk Restaurant Service. Okey, sebelum kita mengupas tajuk kapsul kemahiran kita pada hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan kita punya panel yang dijemput khas untuk bersama kita pada pagi ini, iaitu yang pertama sebelah kiri saya ialah Puan Nur Hidayah binti Hassan, seorang tenaga pengajar bidang restaurant service dan berpengalaman selama lebih kurang dalam 15 tahun. Bersama kita juga pada hari ini itu saudari Jessie Claire Anak Langat. Cantik hari ini Jessie Claire. Okey. Untuk maklumat, Jessie Claire adalah seorang pelajar ITBN Miri, bekas pelajar ITBN Miri dan sekarang dah bekerja, sekarang dah berbina kerjaya di dalam bidang restaurant service. Tapi untuk makluman juga, Jessie Claire adalah seorang peserta negara yang tak dapat meneruskan pertandingan dia disebabkan oleh pandemik. Jessie Claire telah berjaya menembusi pertandingan World Skill Belia di peringkat negara dan akan bertanding di Singapura. Kalau diikutkan pada 2021, dia akan bertanding di Singapura untuk ASEAN Skill Competition. Tetapi akibat pandemik, dia tak dapatlah untuk meneruskan perjuangan. Tetapi syukur Alhamdulillah sekarang dah berjaya di dalam industri. Okey, untuk kita teruskan kita punya tajuk kapsul pada pagi ni kan, sedia maklum restoran servis. Kan, ramai yang tak tahu restoran servis ni apa tu sebenarnya. Kadang-kadang kalau masuk dekat pemilihan tu, kan, pemilihan pengkhususan tu, agak sukar untuk belia-belia untuk memahami apa sebenarnya restoran servis. Dia tak nampak ni kan, kalau kita ni kan lihat dia punya dia punya statistik untuk orang statistik kemasukan pelajar di ITBN Miri pun especially Jessie sebelum masuk ke ITBN Miri kan, Jessie masih keliru kan, tapi bila dah masuk kenal, jatuh cinta dan sekarang Jessie di peringkat yang orang cakap the highest peak, start as the limit lah kan. So begitu juga dengan pengajar lah yang banyak membantu Jessie untuk terus maju. So sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita perkenalkan dahulu ITBN Miri. Ramai yang tak tahu kan, ITBN Miri ni wujudnya bila apa semua di dalam Sarawak ni kan. Okey, so untuk makluman semua yang menonton pada pagi ini, ITBN Miri wujud di Miri pada 2002 dan beroperasi sepenuhnya untuk dua bidang dahulu daripada 2002 sehingga ke 2006. Barulah bidang teliti diwujudkan di ITBN Miri. So untuk ITBN Miri kita ada 3 jabatan sekarang. Jabatan yang utama kita ada mechanical, kita ada automotive dan kita ada hospitality. So fokus kita pada hari ini ialah jabatan hospitality. So restaurant service berkaitan dengan hospitality. So kita ada 3 bahagian.
Tiga bahagian dalam facility. So yang paling orang cakap rating dia rendah tapi membawa sinar yang baru pada IKBN ini iaitu restoran service lah. Okey. So sedia maklum. So hari ini kapsul kemahiran membawa topik restoran service supaya belia-belia di luar saja, belia-belia di sekitar Sarawak faham apa itu restoran service, apa itu penyajian kalau dalam bahasa Melayu dia, dan boleh datang ke Academy untuk mempelajari apa itu restoran service. So kita balik kepada panel kita iaitu Puan Nur Hidayah dan Puan Tracy Claire. Okay, kalau kita tengok ya, trend masa kini kan, adakah restoran servis ni memberi jaminan peluang kepada uh, beli-beli di luar? Okey, saya ke Cik Yasmin. Ya, Puan. Itu Puan Okey, Hidayah. terima kasih Cik. Ya. Okey, apa ni untuk maklumat semua bila kita katakan sebagai bidang restoran servis ni, dia bila kita transferkan restoran servis ni dia adalah bidang perkhidmatan restoran ataupun nama lain ada bidang F&B, food and beverage. And then lebih dikenali sebagai bidang yang berada di front of the house. Okey. Bila kita sebut restoran servis ni, mungkin dalam fikiran masing-masing mengenai waiter and waitress. Okay, di mana kita bekerja menghidangkan makanan dan minuman kepada tetamu kita, kepada pelanggan kita. Lepas tu pada masa sama kita belajar cara menjadikan minuman, cara membuat table setting dan cara melayan pelanggan. Pada masa yang sama juga di dalam bidang ini juga kita akan belajar mengenai perkhidmatan pelanggan, customer service. Okay, customer service ni kalau kita tengok balik dia bukan terikat kepada bidang F&B saja. Bila you masuk bidang F&B ni, bidang service ni, automatic you belajar customer service dan actually bidang customer service ni you boleh perbagaikan kepada bidang-bidang yang lain. Okay? Kadang-kadang kita terfikir bila kita masuk bidang ni saya akan bekerja jadi waiter atau waitress. Sebenarnya tidak. Macam kita tengok JC Claire sekarang ni pun walaupun mungkin masa bermula tu agak-agak juga nak masuk bidang ni sebab bila dikatakan dekat hospitality academy ni ramai orang suka masuk bidang cooking sebab dalam pendidikan dia orang nak jadi chef. Tapi sebenarnya pada saya sepanjang 15 tahun saya dalam bidang ni, sebenarnya bidang F&B ni banyak memberi peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan dari segi sama ada boleh masuk kepada bidang perhotelan, bidang pelancongan, bidang fast food ataupun bidang-bidang yang melibatkan perkhidmatan pelanggan. Dan pada masa yang sama juga, kadang-kadang kita juga boleh menceburi bidang kemahiran, bidang pengajaran dalam kemahiran restoran servis ini. Okey, kalau kita tengok tadi kan, okey, terima kasih Puan Daya atas penerangan tadi kan. So, kita beralih kepada Jess. Daripada permulaan, saya nak tengok apa pendapat Jessie dengan restoran servis ni. Saya nak Jessie ceritakan macam mana Jessie boleh fall in love dengan restoran servis. Tentu kan. Kalau tadi Puan Hidayah dah ceritakan kan, restoran servis tu macam mana perjalanan dia kan. Itu side bagi Puan Daya sebagai seorang tenaga pengajar untuk memberi. Tapi bagi side JC pada masa tu yang kosong kan, kita tak nampak. Kita datang AKBN, kita tak nampak pun. Itu sebenarnya restoran servis. What is a pengajian kan? Kita still questionnaire dalam sampai kita masuk bengkel, barulah kita jumpa puan lain, baru kita kenal. Tapi saya nak tahu apa sebenarnya feel tu sampai boleh jatuh cinta dan sampai boleh daripada down ni lah. Orang cakap sky, macam saya cakap tadi sky else ni. Terima kasih kepada Encik Hafiz yang Encik cakap tadi. Tak ramai yang tahu tentang restoran servis ni. Even saya dulu pun saya tak tahu yang sebenarnya saya dulu nak ambil cooking, tapi dalam borang tu dia tulis dalam bahasa Melayu penyediaan makanan dan minuman. Jadi masa tu saya ingat yang penyediaan makanan dan minuman ni adalah cooking.
Jadi masa tu saya main apply sejak. Lepas tu lepas tu sampai dekat sini saya terkejut pula yang lain pula bidang yang saya apply. Dan memang bukan booking lah. Masa tu memang um, Masa tu memang telan je lah. Macam tu kan. Aku dah masuk sini, aku telan je lah. Macam tu kan. So macam tu lah. Tak, okay. So sekarang ni, kalau kita boleh back to back time tu balik kan. Kita kembali ke masa lalu tu. Adakah JC bertukar atau tak? Nak tukar atau tak? sejujurnya kalau balik kepada masa lalu, memang saya tak nak tukar lah. Sebab memang saya punya rezeki tu dekat restoran service. So kita memang kat dunia ni kita memang sentiasa percaya pada rezeki. Ya. Tuhan bagi kita rezeki. Kita tak nampak. Macam ayam pun sama juga. Tuah ayam tu kita tak nampak. So tuah manusia kita tak nampak. Salam. Tuah ayam kita nampak di kaki. Puan saya tak membetulkan saya. Kuaya nampak dekat Ya, tuah ayam nampak di kaki. Tapi tuah manusia kita tak tahu. So jadi inilah kan. Okay. So kita berbalik saya macam saya tertanya-tanya kan. Sorry, tapi betul juga macam JC bagi tahu, kalau kita tanya pada ramai student pun, student akan rasa bila ditawarkan bidang tersebut, dia orang rasa macam kan nama dia penyediaan makanan dan minuman. Bila dengar kadang-kadang bidang makanan, cooking, dia cooking saja. Sebab pengalaman saya pun bila student-student saya masuk bawah SEM 1, ramai yang nak minta tukar kos, especially tukar kos pada kos cooking lah. And then pada diorang tak nampak apa bidang ni sebenarnya. Macam kita nampak JC ni sendirilah, JC ni macam kita dengar tadi pun Dia ibarat masa tu lah. dan agak bidang. Tapi last-last dia jatuh cinta jugalah dengan apa yang dia jadi sekarang ni. Itulah kan. So Alhamdulillah lah. So syukur pada Tuhan kan JC. Ya. So saya masih tertanya-tanya macam tadi Puan Daya dah terangkan apa sebenarnya restoran service ni. Tapi saya tak nampak apa jaminan-jaminan dalam restoran service, dalam bidang restoran service. So maybe Puan Daya boleh terangkan lagi jaminan yang kira kalau sebagai orang yang pengalaman kita nak convincekan belia-belia di luar kan untuk apa jaminan? Sebab sekarang ni kita sedia maklum kita dekat pandemic time kan. So masa pandemic itu susah nak satu pekerjaan kita susah nak cari. So once kalau belia-belia tu berminat dengan bidang restoran service, once opportunity yang akan datang di masa depan untuk itu. Boleh Puan Daya kongsikan? Okay, seperti macam kita tahu kan, sekarang ni musim pandemik COVID-19 di mana bidang pelancongan dan perhotelan memang agak turun sekarang ni dan kita boleh lihat kebanyakan daripada hotel pun banyak tutup. Baru-baru ni kita dikenakan dengan gelembung tourism, dikenakan Langkawi dahulu. Okay. So sekarang ni sekiranya kita macam saya sebagai pengajar, bila kita maklumkan pada pelajar, kita hanya explain pada pelajar bahawa bidang ni awak hanya boleh bekerja kat bidang F&B, bidang perhotelan. Jadi bila kita hanya nyatakan begitu, jadi pelajar-pelajar kita pun akan rasa macam tertutuplah pemikiran. Macam mana nak kerja bidang perhotelan sekarang ni, bidang F&B dengan keadaan hotel banyak tutup. Even though kat Sarawak sekalipun ada juga hotel yang memang dah down dah sekarang ni. Jadi cara saya nak buka pemikiran pelajar saya ni, saya perkenalkan diorang dan saya memberi motivasi pada mereka bahawa jangan tertutup pada bekerja di bidang perhotelan dan tourism saja. Awak boleh pergi ke bidang airlines. Contohnya rasa nak jadi yang cantik, yang segak lah, nak jadi stewardess, you all boleh pergi. Lagi satu, pada masa sama juga, you all boleh apply kerja dengan hospital. Sama ada hospital kerajaan atau hospital swasta. You all boleh bekerja dekat bahagian kitchen sebagai delivery helper ke, sebab ataupun pembantu perkhidmatan makanan ke. You all boleh masuk bidang tu sebenarnya, jangan tertutup kepada bidang F&B sahaja. Dan pada masa yang sama juga, di ITBN ni juga, kita juga ada bidang usahawan. Usahawan di mana pelajar-pelajar ni juga didedahkan kepada perniagaan. Jadi bila pengalaman pelajar yang diorang ada, kemahiran yang diorang ada dalam bidang F&B ni, diorang boleh adaptasikan dalam bidang perniagaan. Dan pada masa yang sama juga, macam kita lihat kita punya alumni kita ni, JC Clay.
kalau siapa yang tahu mengenai dia ni, dia merupakan salah seorang calon peserta Asian Games 2021 yang sepatutnya berlangsung di Singapura. Tapi disebabkan oleh pandemik, pertandingan tersebut terpaksa dibatalkan dan dibawa ke tahun 2023. Memandangkan pada tahun 2023 tu umur beliau dah 23. Jadi masih muda, tetapi bagi bidang Asian Games dia telah melepasi peringkat umur yang sepatutnya. Jadi di sini macam kata saudara Jessica ni, bermula tak tahu apa dia nak buat bidang ni. Tapi tengok apa jadi kat dia sekarang. Dia adalah pemenang tingkat perak daripada SMB 2019 dan beliau juga merupakan pemenang tingkat emas WMS 2019. Okay, dari segi ni memang kita nampak Jessie pengalaman dia pada kemahiran pertandingan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada semula, dia berpeluang. Maksud lepas ni rezeki dia jadi trainer, dia jadi pengajar macam saya. Dan tak lebih tinggi lagi daripada saya. Tapi sekarang ni pokok pangkalnya, kita nak kerja apa pun, kita sebagai pengajar kena motivate pelajar kita. Motivate supaya dia boleh pergi lebih jauh daripada kita. Okay, sebab kita tak boleh pergi lebih jauh sebab umur kita ya. Okay. Sebab umur kita pun dah berapa. Kan? Jadi mungkin kita tak berpeluang. Tapi macam cara saya turunkan kepada student saya untuk diorang pergi membawa. Untuk rasa. Jadi sebenarnya bidang ni pada saya memang menjamin peluang. Janganlah, kadang-kadang ada juga di kalangan student yang bekerja kat offshore. Ada. Jadi saya rasa ramai bila sekarang suka bila dengan offshore suka. Bila dengan offshore suka sebab gaji besar. Sebab tersedia lagi kalau dekat Miri kan. Jangan ingat kan. Okay Jessie tadi kan boleh jalan terus kan. Bila kita dah letak passion. Tapi Jessie mungkin boleh kongsikan kepada kita juga. Apa input bidang restoran service ni, impak positif dia kepada diri Jessie sendiri ataupun orang lain. So mungkin Jessie boleh kongsikan dengan kita untuk kondisi ini. Masuk dalam bidang restoran service ni, sebenarnya ada banyak positifnya. Seperti saya masuk dalam restoran service ni, saya dapat mengembangkan bakat saya masuk dalam pertandingan world skill, juga dapat mendisiplinkan diri saya. Sebab dulu saya memang jenis yang tidak menepati masa. Tapi lepas saya masuk dalam bidang ni, saya dapat mengatasi masalah itu juga dalam restoran service ni. Bidang ni sebenarnya membuat diri kita confident, membantu kita confident untuk berhadapan dengan ramai orang. Sebab dalam bidang restoran service ni kita kena berhadapan dengan ramai orang. Terutamanya semuanya dalam pelbagai peringkat umur lah. Jadi jadi macam Jess juga kalau kita lihat kan, mesti awak ada macam tolak kawan kan bila sampai peringkat kena serve pengarah. Kena serve tiba-tiba orang atasan daripada HQ turun. Jadi mungkin ada pengalaman mungkin tolak kawan. Jadi kau lah serve mesti ada kan. ya. Itu cabaran yang paling susah lah kan bila sebut VVIP. Ya. Kan? Bila sebut VVIP tu aduh. Dalam hati mesti dia cakap macam tu kan. Aduh. Aku boleh ke kan? Dengan protokol dia lagi, dengan apa lagi kan. So pendapat dia Okay, pada mulanya bila saya dapat tahu yang saya pada mulanya memang kalau kami orang buat event dekat sini memang asyik saya saja yang kena panggil VIP. Jadi mereka orang asyik tunjuk saya aja pada masa tu macam Cik cakap tadi, boleh saya buat semua ni. Tapi saya tak ada pilihan lain juga. Jadi saya coba untuk mengatasi cabaran tu dan saya serve VIP, pengarah dengan confident dan saya memang berjaya mengatasi masalah pula. Apa pula Jessie punya sebagai bekas pelajar
Apa yang JC boleh kongsi? Pada pandangan saya, masa saya mula masuk bidang restoran service ni, memang boleh dikatakan struggle lah. Sebab banyak nak kena hafal. Betul ke struggle? Atau Puan Daya yang bagi dia struggle? Mungkin masa muda pada dia ada struggle lah sebab mungkin dia kebanyakan student kita ni kalau kita lihat dia adalah pasal SPM. Pertanyaan saya betul dia masuk bidang ni, dia orang memang tak tahu Mungkin JC time tu muda lagi kan? Jumpa pula dengan Puan Daya kat Nas. Jahat ke Puan Daya? Tidaklah jahat. Kalau kata tegas boleh lah. Kan? Puan Daya one of the best. Ingat tak? Yes. Betul lah? Ya. Okay, so kita teruskan. So kalau tadi, JC kata dia struggle, but lama-lama tu dia okay kan? So you put your confidence, passion, kan? So, apa impak positif yang JC boleh beritahu dengan boleh kat Okey, impak positif yang saya dapat masa menyertai restoran service ni, bukan menyertai, masa saya masuk bidang restoran service ni, saya dapat mengembangkan bakat saya, masuk dalam pertandingan work skill. Selain itu, saya dapat mendisiplinkan diri saya. Dulu saya memang tak dapat menempati masa. Tak menepati masa. Dulu memang jahatnya masa lah. So after masuk kemahiran, after total kan masuk ke bidang kemahiran ni, kita kena kita dapat berdisiplinkan lagi lah. Kan? So maybe Puan Daya ada pandangan tersendiri untuk JC. Bagaimana JC daripada start bermula dari bidang restoran service sampailah dia di puncak pengakhiran 2 tahun dia di situ. Okey, sebenarnya JC ni adalah salah satu contoh pelajar di bidang restoran service ni. Kalau kita lihat dia ni, start dia masuk umur dia dalam 18 tahun dia masuk 18 tahun, 18 tahun dah. Kebanyakan belia yang masuk ni memang umur lepas SPM lah. Jadi bila kita lihat belia-belia yang berumur pada 18 tahun ke atas ni, dia mencuburi satu perkara tu terkadang pengaruh rakan sebaya. Bila pengaruh rakan sebaya ni kita boleh lihat terikut-ikut dengan kawan, sebab macam tadi kita dengar dia cakap juga, dia pun masuk sebab join kawan, ikut kawan Okay, jadi bila belia ni pada umur sekarang ni, umur 18 tahun ni, kalau kita lihat dia ada attitude attitude yang mungkin baik dan tidak baik. Attitude suka memberontak. Betul ke? JC ada tak? Baik ke tak baik? Lepas tu pengaruh rakan Pengaruh akan sebaya. suka menepati masa. Jadi daripada segi tu kita nampak kita pun tidak boleh sebagai seorang pengajar berkeras sangat pada benda-benda yang macam ini. Bila kita berkeras sangat benda macam ni, dia akan memberontak. Bila memberontak, itu jadi macam-macam hal akan berlaku. Jadi tujuan kami di sini di IKBN ni dalam bidang ni. Jadi pelajar-pelajar seperti Kes ni dan kawan-kawan dia, dia terikat untuk macam contoh nak ajar dia orang benda-benda masa, dia ada waktu dia kena follow dah. So waktu macam datang pagi pukul berapa, waktu lihat pukul berapa. So, secara umumnya dekat ITBN ni dia ada waktu-waktu tertentu lah. Kan? Di mana sekian, you kena dekat attend for classes, and then sekian, you kena rehat, sekian, you can back to class. Macam itulah kan. So, macam mana JC adapt benda tu? Sebab sebelum ni, maybe JC sebelum ni pernah, sebelum masuk ke dalam IKBN, pernah dia rasa tinggal di asrama atau tak pernah lagi? Sebelum saya masuk ke KBN, saya tak pernah tinggal di asrama. Jadi masa masuk KBN ni, dia rasa barulah. So macam wild experience lah tentu. Macam excited ada tapi macam geram pun ada kan. Sebab apa? Sebab kalau tinggal kat asrama kena banyak disiplin kan. So Puan Daya tu pernah tinggal kat asrama. Saya pun pernah tinggal kat asrama. So macam itulah permulaan kita kan. So saya Kata jelas sikit tapi kalau kita lihat kan macam Jess ni macam kami dia sebagai pengajar, bagaimana kami nak wujudkan confidence pelajar ni kan. Jadi kami memberi peluang pada mereka supaya
memberanikan diri untuk berhadapan orang, kita membantu mereka dari segi communication. Communication, self-confidence. Ya, sebab bidang responsible business, kalau utama adalah saya confident communication kena baik, kena baguslah supaya lebih senang berinteraksi dengan orang luar. Tapi jangan takut, ada boleh kat luar sana. Jangan rasa macam, ya, kalau you rasa you malu, you takut nak join bidang ni tak. Tapi jangan ada rasa macam itu. Kita akan bantu anda semua supaya boleh menjadi seperti Jess dan kawan-kawan yang lain. So, akhirnya kan, ini soalan terakhir saya lah untuk Jess kan. Apa pengalaman yang manis sepanjang awak dalam bidang Western Service? Pengalaman manis terlalu banyak untuk saya share. Pengalaman manis dekat PKBN ni, maksudnya restoran service. Tapi yang paling saya tidak boleh ingat, Tak boleh ingat, bahaya. Kalau tak boleh ingat, bahaya tu. Buat saya kecewa kalau tak boleh ingat. pengalaman yang paling saya tidak boleh lupa adalah masa saya training bersama kawan kapal. Masa tu kami orang boleh dikatakan bukan juga kurang tidur, tapi kami orang selalu training sampai malam untuk pertandingan golf. So, JC terlibat dengan pertandingan-pertandingan kan. Ya. So, maybe kena haput lagi lah. Ya. So, macam Puan Daya kata tadi, so, belia-belia diberi peluang untuk expose diri. Di mana kalau masuk dekat AKBN ni, belia tu itself diberi exposure untuk mengutarakan diri, mengekspos diri lah kan, untuk lebih dikenali, untuk lebih into, especially ni dalam bidang restoran service lah. Terima kasih JC atas penerangan tadi kan. So pengalaman manis dah saya tanya. Kalau apa lagi bukan jaminan Puan Daya tadi kan. Kalau kita nak kupas lagi JC punya sejarah hidup 2 tahun di dalam akademi, memang kita susah. Banyak sebenarnya lagi ni. So masa amat mencuburi kapsul kemahiran kita pada pagi ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hidayah binti Hassan kerana sudi menjadi panel kita hari ini. Tidak lupa juga JC Clare Langat sanggup datang ke IKBN dengan keadaan kita sekarang yang bahaya kan. So saya ucapkan terima kasih dan sudi hadir sebagai panel kita pada hari ini. Dan kepada belia-belia di luar sana yang sedang menonton kapsul kemahiran IKBN Miri sempena Career Fest 2021, saya ucapkan semoga maju jaya. Dan untuk sebarang pertanyaan boleh terus berhubung ke kita ada Facebook. Kita ada Facebook kita IKBN MR, IKBN MR Official. Okay, ada kat bawah ni. Okay, so kita juga ada Instagram IKBN Miri. Okay, sama juga IKBN Miri Official. Boleh layari dan boleh tanya soalan kat sana berkenaan dengan bila pengambilan belajar apa semua kan. Apa-apa soalan boleh diutarakan di dalam 2 media sosial IKBN. So berjumpa lagi kita di kapsul kemahiran IKBN di masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.